Ya. Okay, so kesan daya ni awak tak dapat lihat dia, tapi kesan dia awak boleh nampak. Okay, sebagai contoh, kesan dia, contoh dia akan mengubah bentuk dia. Bentuk ataupun saiz objek tu. Okay, so ni contoh dia lah. Contohnya macam ni. Okay, ni rod besi, awak bagi daya tolakan pada dia. Sekarang tu rod tu akan bengkok macam tu. Okay, ataupun yang ni, plasticine. Okay, awak bagi daya dia, tolak, tarik dan sebagainya, dia akan ada bentuk. Okay, dia akan jadi berubah bentuk. Okay, contohnya dekat sini. Okay, ini eksperimen dia gunakan iaitu daya spring. Okay, dia regangkan dan juga tolakan. Okay. Okay, cikgu teruskan. Okay. Okay, so ni dia regang dan tolakan. Jadi macam awak bagi daya tolak. Awak akan tolak, dia akan mampat. Bila awak tarik dia akan regang. Macam tu maksud dia lah eksperimen ya. So kat sini kesimpulan dia daya dapat mengubah bentuk. Okay, mengubah bentuk dan saiz objek lah. Okay, ataupun daya juga dapat menggerakkan objek yang pegun. Apa tu pegun? Pegun tu maksudnya objek tu statik. Dia tak bergerak pun. Tu pegun. Okay, maksudnya dia dah keras kat situ. Dia dah tak bergerak. Dia ada pergerakan. Okay. Cikgu tak bagi link, cikgu bagi file. Siapa yang gunakan laptop boleh buka kot. Siapa yang guna phone tak dapat. Ada? Tak ada? Ada yang guna phone? Ramai yang guna phone ke? Okay, siapa yang tak dapat, beritahu cikgu siapa yang tak dapat. Zahra, okay, sekejap. Lagi? Zatir tak dapat. Zatir tak dapat Afiq, Zatir, Zahra. Siapa yang dah dapat? Siapa yang tidak dapat? Farah. Kalau macam tu kan? Okay, macam ni. Cikgu bagi nombor telefon, awak save nombor telefon cikgu. Nanti WhatsApp cikgu, beritahu awak siapa, cikgu akan buat group, lepas tu nanti cikgu bagi kat situ. Senang. Okay. Cikgu bagi nombor telefon cikgu lah, simpan. Cikgu takkan layan kalau orang yang ni ya. Cikgu hanya layan untuk pembelajaran saja. Okay. Nah, ni nombor telefon cikgu. So nanti WhatsApp cikgu, okay, nanti cikgu akan buat group, cikgu akan letakkan nota ni. Dan juga latihan seterusnya lah. Okay. Okay, cikgu teruskan. Cikgu teruskan. Ni lagi senang. Cikgu bagi nombor telefon, WhatsApp cikgu. Pasti ada WhatsApp. Kalau tak ada WhatsApp, susah. Okay. Okay, yang ni pun daya dapat menggerakkan objek yang pegun. Okay, contohlah. Ini adalah kita panggil sebagai kotak. Okay, kotak. So kotak ni, dia pegun betul tak? Dia statik je kat situ. Bila awak tolak dia akan bergerak. Okay, so ni kedudukan dia baru. Ataupun kerusi. Kerusi pun objek pegun. Awak tarik untuk duduk. Okay, so dia akan bergerak. Okay, tunjukkan gerak. So, daya dapat menggerakkan objek yang pegun lah. Okay, objek yang statik. Okay, ataupun ni contoh dia. Okay, ini bola rugby, awak tendang dia. So, disebabkan tu ada daya. Okay, sebab itu daya menggerakkan objek yang pegun. Okay, so ni nanti awak baca sendiri ya. Okay, kemudian ni nombor 4. Okay, nombor 4 pula, daya mengubah arah pergerakan satu objek. Arah. Okay, contoh bola. Okay, tendangan bola. Sepatutnya lurus, tapi bila awak ubah dia punya arah, dia pun akan berubah juga. So, tu pun daya boleh mengubah arah pergerakan suatu objek. Okay. Okay, dan seterusnya ini dia punya contoh-contoh yang lain lah. Okay, ataupun mengubah kelajuan. Okay, mungkin bola tadi ditendang slow, perlahan. Bila awak tendang dengan kuat, dia akan lajukan lagi penghantaran bola tu. Okay, so dia pun mengubahkan kelajuan juga. Okay. Bila daya semakin kuat, semakin laju pergerakan objek tu. Okay, macam tu. Okay, boleh ya. Ini eksperimen dia nanti awak tengok sendirilah. Cikgu dah bagi tahu tadi kan contoh dia. Okay, ini senang saja. Okay, kemudian daya juga dapat memberhentikan objek. Okay, contohnya, okay, orang ni tendang bola, so bila awak pegang dia, awak tolak dia pun boleh berhenti. Okay, daya tarikan tu. Okay, pun boleh memberhentikan objek lah. Okay, kemudian ini subtopik yang seterusnya adalah daya geseran. Okay, yang ni yang penting. Yang tadi tu untuk info, dia punya intro saja, introduction dia saja, pengenalan. Ini yang selalu kena tanya, iaitu daya geseran.
Okey, tengok betul-betul lah daya geseran ni. Maksud daya geseran adalah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Okey, ini daya geseran pula. Maksud dia, okey, ada dua objek. Okey, contohlah tangan awak ni, dua objek yang berlainan. Awak gosok dia, ni daya geseran. Okey, awak bagi geseran, so dua permukaan ni akan bersentuhan satu sama lain. So mereka geseran. Okey, ada awak akan rasa bunyi dan sebagainya lah, itu maksud dia daya geseran lah. Okey, so daya geseran ni tujuan dia untuk melambatkan dan juga memberhentikan objek. Okey, sebagai contohnya. Okay, awak tengok sekarang ni. Kereta sorong, okey, dia ada tayar, betul tak? Tayar ni mesti ada bunga, betul? Okey, tapi kalau awak tolak dia dekat kawasan yang berumput, adakah awak melambatkan dia ke atau mempercepatkan pergerakan dia? Pergerakan kereta sorong ni. Kalau awak tolak dekat kawasan yang berumput, dia akan menjadi lambat. Kerana apa? Daya geseran dia adalah sangat kuat kat sini. Okay, daya geseran dia kuat kat sini. So disebabkan tu melambatkan lagi pergerakan kereta sorong ni. Tapi bila awak tolak dekat jalan raya, so dia akan mempercepatkan kereta sorong ni. Kerana kurang daya geseran berlaku dekat situ lah. Okay, boleh? Ataupun untuk memberhentikan dia. Contoh, okay, macam tayar ni, kenapa dia ada bunga? Untuk memberhentikan dia lah. Kalau dia ada geseran, kita boleh berhentikan sesuatu objek tu. Okay, kita tengok contoh-contoh dia. Okay, macam ni. Okay, ini untuk mencegah objek dekat dalam rehat daripada bergerak. Ni untuk memberhentikan tu lah, mencegah dia. Okay, contohnya, kerusi ni kalau dekat lantai, kerana permukaan lantai licin, dia akan mengurangkan geseran. Tapi bila awak letak, okay, lantai tu awak letak dengan kapet, okay, permaidani, okay, so sofa tu bila awak tolak dia akan jadi keras kerana daya kat situ tinggi. Okay, daya geseran banyak kat situ. Sebabkan tu untuk mencegah supaya dia tidak bergerak. Okay, tidak bergerak. Okay, macam tu. Boleh? Okay, yang ni awak kena ingat. Ini kena ingat selalu sebab dia akan tanya macam ni. Okay, dia akan tanya awak apa arah dia. Iaitu, dia ada dua. Satu, arah pergerakan objek. Okay, pergerakan objek dan arah geseran. Arah daya geseran. Okay, macam ni. Contohnya, awak tendang bola ni ke arah kanan. Ke kanan. Okay, ke kanan. Awak tendang bola ni ke kanan. Jadi itu adalah arah pergerakan bola. Ke arah sebelah kanan. Tapi daya geseran dia bertentangan. Iaitu dia akan ke sebelah kiri. Boleh faham? Boleh tak? Kenapa? Okay, tengok bola ni bergerak ke kanan. Dia akan bergerak ke kanan. Jadi daya geseran ni, dia mesti opposite. Dia mesti bertentangan. Okay? Sebab kalau bola tu bergerak ke sini, so daya geseran mesti tolak dia balik. Okay, supaya ada geseran. Sebab tu kita kena kata arah geseran tu bertentangan dengan arah pergerakan objek. Boleh? Faham? Okay? Boleh Okay. So, seterusnya kita tengok sini adalah faktor yang mempengaruhi daya geseran. Okay, ni pula kita tengok apa faktor-faktor dia. Okay, faktor dia awak kena ingat ada dua sahaja, iaitu jenis permukaan. Adakah permukaan tu jenis dia kasar ataupun licin macam tu. Ataupun awak boleh kata satu lagi adalah jisim objek, berat objek tu. Okay, sekarang ni cikgu bagi contoh. Okay, so di kata sini semakin kasar permukaan yang bersentuhan, semakin besar daya geseran. Okay, kalau kasar, betul? Macam tadi. Okay, jadi cikgu bagi contoh, kereta sorong awak tolak dekat rumput. Okay, permukaan rumput tu kasar, betul tak? Kasar daripada jalan raya. Jalan raya lebih licin sedikit. Okay, disebabkan tu permukaan yang kasar akan membuatkan daya geseran tu semakin besar juga. Okay, itu maksud dia. Ataupun contoh tadi kalau awak tolak kereta sorong tu dekat jalan raya. Okay, so daya geseran kat situ kecil kerana jenis permukaan dia licin. Okay, ini ingat ni faktor dia. Bila jawapan, bila eksperimen tu kena jawab macam ni. Semakin kasar permukaan yang bersentuhan, semakin besar daya geseran yang dihasilkan. Boleh? Okay, okay. Kemudian untuk yang B pula, jisim, berat objek tu. Okay. Kalau objek tu berat, contoh tadi kereta sorong tu kosong kan, awak boleh tolak dengan senang. Tapi contoh awak letak batu bata ataupun ada kawan awak duduk kat kereta sorong tu, cuba angkat dia. Berat kan? So bila awak nak tolak pun,
Okey, susah kerana bertambah jisim objek. Jika semakin bertambah jisim objek, okay, semakin besar daya geseran. Susah awak. Walaupun awak tolak dia kat jalan raya, tapi disebabkan oleh jisim dia bertambah, okay, menyebabkan daya geseran semakin besar. Okay, okay, boleh faham? Itu maksud dia. Okay, jadi sekarang ni kena ingat, daya geseran tidak bergantung kepada luas permukaan. Okay, maksud luas permukaan kat sini, bukan sebab luas permukaan padang tu, tidak. Ini bukan. Ini dia cakap kat sini luas permukaan tu contohlah. Okay, tadi kita tolak tayar kereta sorong, betul tak? Okay, kalau awak lebarkan lagi tayar tu, boleh tak awak tolak orang tu lagi? Okay, so dia tak ada kena-mengena. Kalau kecil ke tayar tu, besar ke tayar tu, tapi kalau disebabkan oleh daya geseran berlaku kat situ, pun tetap juga berlaku inilah. Okay, disebabkan dua-dua faktor ni. Jadi kalau besar pun tayar ataupun kecil pun tayar, jika ada dua-dua faktor ni, okay, disebabkan tu boleh menyebabkan daya geseran berlaku. Tarikan graviti tak? Yang ni tak, ni bukan kerana daya graviti lain lagi. Ni geseran. Geseran tu dua permukaan yang berbeza bersentuhan. Mereka geseran. Tarikan graviti tak? Ini tak ada kena-mengena dengan tarikan graviti. Okay? Jangan confuse tarikan graviti tak ada kena-mengena kat sini. Alright. Okay, so contoh yang macam ni. Okay. Sekarang ni eksperimen ni, okay, dia letak kat sini guli, ada guli, meja, kepingan plastik, kertas pasir dan juga pembaris meter. Nampak tak? Ini jenis permukaan dia berbeza. Yang pertama digunakan kepingan plastik. Okay, dia letak sini ada kepingan plastik, kemudian letak kertas pasir ataupun letak pembaris, itu je. Kepingan plastik dan juga kertas pasir. Okay. Kemudian, dia letak sini satu permukaan meja, satu lagi yang ni permukaan meja, lepas tu kepingan plastik dan juga kertas pasir lah. Okay, so dia golekkan guli ni pada tiga permukaan yang berbeza ni. Okay, sekarang tengok pemerhatian dia. Bila dia golekkan guli ni pada tiga jenis permukaan ni, iaitu permukaan meja, jarak pergerakan dia tolak saja sikit. Okay, dia tolak. Okay, jadi guli tu boleh bergerak 15 cm. Kemudian kepingan plastik 23 cm. Kemudian kertas pasir 9 cm. Okay, so sekarang ni eksperimen ni membuktikan semakin kasar permukaan yang bersentuhan, semakin besar daya geseran yang dihasilkan. Boleh nampak tak? Kalau awak tengok susunan sini, kepingan plastik sangat licin, betul? Plastik boleh sentuh, licin kan? So dia mengurangkan daya geseran. Disebabkan tu guli ni boleh bergerak sampai 23 cm. Lain pula untuk pasir. Nampak tak pasir sini yang paling kurang, betul tak? 9 cm saja. Kerana kertas pasir kasar. Geseran banyak berlaku kat situ. Sebabkan tu pergerakan dia terhad sampai 9 cm saja. Manakala permukaan meja tu normal. Okay, dia tak kasar, tak licin. Okay, dia antara tu. Okay, sebabkan tu dia boleh gerak 15 cm. Okay, ataupun sini, jisim objek mempengaruhi daya geseran. Ni eksperimen dia. Okay, jisim ni, nampak tak? Bongkah kayu P dan juga Q. Okay, dua ni adalah jisim berbeza. P lagi ringan, nampak? Q lagi berat. Okay, sekarang ni dia akan tolak. Okay, dia tolakkan bongkah Q dan juga P. Dia tolak dengan daya yang sama, dia tolak. Okay. So apa jadi? Nampak tak jarak pergerakan bongkah kayu? Untuk yang P ni, yang ringan ni 11 cm. Manakala bongkah Q adalah 5. Jadi kat sini eksperimen ni membuktikan semakin bertambah jisim objek, nampak tak? Semakin bertambah jisim objek, semakin besar daya geseran. Okay? Daya geseran ni, nampak? Okay, nampak tak? Q ni besar. Semakin besar jisim objek, semakin besar daya geseran. Ini bukan jarak, dia kata daya geseran kat sini. Daya geseran dia tak kata jarak. Okay, so semakin besar daya geseran dihasilkan. Oleh sebab itu jarak pergerakan ni adalah pendek. Boleh faham? Kalau pendek jarak pergerakan dia, maksud dia punya daya geseran bertambah. Ini daya geseran berkurang. Sebab tu 11 cm lagi panjang, lagi jauh jarak daripada Q tu. Boleh faham? Ni cara awak jawab soalan tu Okay, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Sebelum cikgu rasa okay, cikgu sampai kesan daya geseran ni lah. Okay.
Ada apa-apa soalan untuk yang tadi tu? Ada soalan lagi? Tak ada. Okey, so seterusnya ini yang untuk hari ni cikgu habiskan sampai kesan daya geseran. Okey. Sekarang ni daripada daya geseran ni kita menghasilkan banyak teknologi, okey, untuk meringankan beban kita. Okey. So kita tengok apa kebaikan dan juga keburukan dia. Okey, kebaikan dia, okey, nampak tak? Awak pakai kasut. Kasut ada tapak, betul tak? Tapak tu akan meningkatkan lagi daya geseran. Cuba awak bayangkan awak pakai kasut yang tiada tapak, yang licin saja. Okay. Sebabkan tu awak akan berlari dan juga tergelincir macam tu. Disebabkan ada daya geseran, iaitu tapak kasut awak dengan permukaan yang lain, okay, awak boleh berjalan tanpa terjatuh. Okay. Itu dia punya kebaikan. Ataupun macam ni, awak boleh pegang. Okay, bayangkan cawan ni. Okay, cawan ni macam ni lah sekarang ni. Dia licin kan? Okay, boleh lama-lama kalau ada air, basah tangan awak, so daya geseran kurang kat situ. So dia akan tergelincir. Tapi bayangkan kalau ada, macam cakap ada permukaan dia kasar. Awak boleh pegang dengan kuat. Tu maksud dia. Okay, supaya objek tu tidak jatuh, terlepas. Okay, macam tu. Ataupun awak boleh kata sini, ni tayar. Ni sama macam tadi lah cikgu kata untuk kasut ni. Okay, supaya dapat mencengkam jalan raya tu. So, kenderaan ni tidak tergelincir. Okay. Ataupun yang ni, untuk membolehkan objek kekal pegun. Supaya tak bergerak. Okay, contohlah bola ni. Awak bayangkan awak main dekat jalan raya. Okay, tenang-tenang bola tu akan sentiasa berpusing. Sampailah hujung sana. Tanpa ada rumput ataupun geseran yang tinggi. Daya geseran yang tinggi. So, objek ni akan sentiasa bergerak. Tapi kalau ada geseran berlaku, so objek ni akan jadi pegun. Macam ni lah dekat, awak letak dekat padang bola. Okay. Ataupun yang ni, okay, supaya tangga ni tidak tergelincir. Orang naik ni pun tak ada, tak jatuh. Macam tu lah. Ataupun yang ni, membolehkan awak panjat pokok kalau ada daya geseran. Okay, kemudian kita tengok apa keburukan pula daya geseran ni. Okay. Contohlah awak tengah angkat barang yang besar, awak letak dekat pemandan ni. Awak nak tolak macam mana pun susah. Kerana apa? Objek ni adalah berat. Betul. Satu lagi daya geseran sangat banyak kat sini. Sebabkan tu susah untuk awak tolak sesuatu. Okay, itu pun keburukan geseran lah. Ataupun geseran juga akan menghauskan. Maksudnya akan menghilangkan tapak tu bila bergeser. Betul? Macam kasut. Kalau awak seorang penari, okay, penari awak sentiasa memakai kasut, so nanti lama-lama kasut tu akan hilang tapak dia. Kerana apa? Awak sentiasa bergerak. Okay? Ada daya geseran berlaku kat situ. Kalau tak apa awak tengok kasut sukan awak, mesti tapak dia haus, betul tak? Sebab awak sentiasa menggunakan geseran kat situ. Tapi yang ni, okay, kilang, mesin. Mesin kan, kalau mesin dia ada ni, dia akan menghasilkan bunyi lah bila kita ni. Okay. Kemudian daya geseran pun akan menghasilkan haba. Okay. Kalau awak bergeser sikit pun boleh menyebabkan kebakaran lah. Okay. So tu pun bahaya. Okay. Okay, setakat tu saja untuk sini. Hari ni cikgu stop sampai 6.5 ni. Okay. Ada apa-apa soalan? Tadi dah dapat nombor telefon cikgu kan? Nanti WhatsApp cikgu, cakap nama awak, nanti cikgu akan masukkan dalam satu grup, cikgu akan bagi nota ni sekali. Okay, ada apa-apa soalan untuk setakat ni? Ya. Okay, tak ada. Okay. Okay, kalau macam tu cikgu stopkan kat sini lah. Okay, tadi dah dapat nombor telefon cikgu kan? Okay, so tu saja. Kalau tak ada siapa soalan, betul? Tak ada apa-apa soalan? Okay, ha? Okay, so jumpa lagi. Siapa yang BBM esok, jumpa esok. Bye. Bye. Okay, bye.